ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. Dan berkata segala kafir-kafir yang minta segera azab itu apa kerana tiada turun atasnya, yakni atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan mukjizat daripada Tuhannya. Orang-orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan atasnya mukjizat seperti mana nabi-nabi dulu? Masih lagi orang-orang kafir tidak berpuas hati. Kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tunjuk pada mereka itu mukjizat. Ayat-ayat ni termasuk mukjizat, itu dipanggil ayat. Sebagai bukti kata Nabi itu Rasul. Ada peminta supaya Nabi ini bawa datangkan mukjizat seperti mana Nabi-Nabi lain. Nabi Musa alaihi salam mukjizat dengan tungkat dia. Nabi Saleh alaihi salam mukjizat dengan unta yang keluar daripada batu. Banyaklah nabi-nabi dan mereka pun tahu khasnya ahli kitab tentang kisah nabi-nabi dulu. Bila sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa minta Nabi supaya Nabi tunjuk bukti mukjizat. Umat Muhammad umat yang terakhir. Setelah datang beberapa nabi-nabi, Nabi kita Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, setelah datang nabi-nabi sebelum daripadanya. Tidak ada nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kalau dibanding dengan umat-umat dulu, kita ni umat yang cerdik. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tunjuk mukjizat ni benda yang menyalahi adat. Nak ajak orang kafir beriman, dan orang kafir tak mau beriman, kerana Nabi kata mereka tidak tunjuk mukjizat macam nabi-nabi lain. Sedangkan mukjizat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ada mukjizat, dan bukan tak boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk mukjizat pada mereka. Tapi telah terbukti kalau tunjuk mukjizat pun mereka bukan nak beriman. Mukjizat ni yang kita seterang banyak kali dah. Orang yang telah beriman dah, bila ditunjuk mukjizat lagi kuat iman mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dibagi mimbar yang baru di dalam Masjid Nabawi, Nabi naik baca khutbah hari Jumaat di atas mimbar yang baru. Tiba-tiba tengah-tengah baca khutbah bunyi khiyau dalam masjid. Tengok cari tak ada siapa orang yang khiyau. Tengok mimbar lama menangis. Mimbar tu daripada batang kurma yang dipotong atas di bawah, naik atas mata mimbar. Karena teriak mimbar itu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar yang baru dan tak naik dah atas dia pada minggu ni. Lalu Nabi duduk naik atas batang kurma tu. Nabi bercakap dengan batang kurma tu. Ini mukjizat ditengok oleh orang Islam yang beriman dan makin kuat iman mereka. Begitu juga tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam rendam dalam besen, keluar air. Air ini boleh digunakan untuk bala tentera. Siapa dia bala tentera? Bala tentera Islam yang telah beriman. Batu bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta bercakap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan yang tengok mukjizat ni ialah orang yang telah beriman untuk menguatkan keimanan mereka. Telah terbukti mereka suruh Nabi belah bulan dengan tangan. Nabi belah bulan dengan tangan sehingga terbelah dua. Nampak dengan mata kepala mereka. Mereka tak beriman juga. Tak beriman juga. Jadi alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tunjuk mukjizat pada mereka ini bukan nak beriman, ini alasan. Kalau nak beriman dah cukup dah mukjizat Allah yang ada depan mata. Allah Ta'ala sebut, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Kami jadikan langit yang tidak ada tiang. Kamu boleh lihat. Takkan tak cukup lagi. Kami jadikan bumi terhampar luas yang kamu duduk. Yang kamu nak buat pasir sebiji pun tak reti. Kerahlah seluruh makhluk atas muka bumi ni.
Tak ada siapa yang reti. Nah itu. Kami jadikan matahari, bulan, bintang, tak ada siapa pun pandai buat dan pandai mengendalikan. Sebiji matahari boleh menerangi seluruh alam ini. Sampailah Allah sebut pohon-pohon kayu, gunung ganang, air, buah jantan, buah betina, bunga jantan, bunga betina. Semua ini bukti-bukti dan dalil-dalil kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata segala kafir-kafir yang minta segera azab itu, apa kerana tiada turun atasnya atas Muhammad itu akan mukjizat daripada Tuhannya, seperti yang diturun pada nabi-nabi yang dahulu. Unta Nabi Soleh, tongkat Nabi Musa. Dia peminta. Firman-Nya, innama anta munzir. Innama anta munzir. Hanya engkau itu menakuti sahaja. Tugas engkau, hai Muhammad, bagi peringatan. Adapun mukjizat ini, nabi-nabi dianugerahkan mukjizat tetapi dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tugas nabi ini bagi peringatan, bagi pengajaran. Dengan dalil-dalil Al-Quranul Karim. Bukti-bukti yang disampaikan oleh nabi dah cukup. Alam yang dilihat ini, kejadian Allah Subhanahu wa taala, yang ayat-ayat yang lepas kita belajar dah cukup untuk beriman. Ialah kalau Nabi SAW menarik orang-orang dahulu untuk beriman dengan mukjizat, baru mereka nak beriman. Bagaimana selepas daripada Nabi Muhammad SAW zaman kita? Macam mana nak tarik orang kafir supaya beriman kalau tarik dengan mukjizat saja? Nabi SAW telah wafat. Nah itu, telah wafat. Maknanya Nabi SAW berfikir, bukan sekadar zaman dia saja, zaman selepas daripada Nabi wafat. Hari ini, kalau beriman tu dengan mukjizat saja, orang kafir tak mau beriman. Sebab apa? Ustaz tak boleh tunjuk mukjizat. Sebab tu dia ajar pada kita tengok alam yang Allah Ta'ala jadikan. Tengok Al-Quranul Karim dan tengok alam yang Allah Ta'ala jadikan dan berfikir. Kamu akan boleh ma'rifatullah. Kamu boleh kenal Allah Ta'ala dan kamu boleh menjadi orang yang beriman. Tapi kalau kamu tengok alam ini, tengok saja tak mau berfikir, kamu tak akan boleh beriman. Fikirlah alam yang Allah Ta'ala jadikan depan mata kita. Langit, bumi dan segala benda yang ada di langit dan bumi. Wa fi anfusikum afala yubsirun. Pada diri kamu sendiri, kenapa kamu tak lihat? Kalau kamu tengok diri kamu sendiri macam mana kejadian dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pun kamu boleh berfikir dengan kejadian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak nantilah nak tunggu mukjizat turun baru nak beriman. Nah itu. Hanya engkau itu menakuti sahaja. Itu tugas Nabi. Nak beriman tak beriman tak ada arah lah. Tugas Nabi menakuti saja, bagi nasihat saja. Itu tugas para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Sampailah ke hari ini pun. Nak beriman tak beriman bukan kerja kita. Nabi SAW, seorang rasul. Bapa saudara dia Abu Talib yang bela dia daripada kecil, sampai bagi Nabi kahwin, sampai Nabi dilantik menjadi rasul, sampai sudah bapa saudara dia Abu Talib tak beriman. Ini menunjukkan kuasa memberi hidayah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Allah Taala sahaja yang boleh bagi taufik. Allah Ta'ala saja yang boleh bagi hidayah. Nah itu. Taufik dan hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Baik. Innama anta munzir. Hanya engkau itu munzir, memberi peringatan saja. Orang yang tiada beriman dengan neraka, maka mukjizat daripada Allah bukan daripada engkau. Mukjizat itu daripada Allah. Fa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah kehendaki sesuatu, Allah kata jadi, jadi. Bahkan yang dah ada depan mata kita ni semua pelik-pelik belaka. Matahari sebiji sahaja boleh menerangi alam ini. Bulan bergerak, bumi berpusing. Siapa boleh gerakkan bumi? Siapa boleh gerakkan matahari? Siapa boleh gerakkan bulan?
Siapa boleh bergerakkan segala bintang-bintang yang cukup besar. Bahkan matahari berlipat kali ganda lebih besar daripada bumi ini. Tak ada siapa yang mampu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah nak tunggu benda pelik-pelik baru nak beriman. Nak tunggu tengok benda yang kita rasa pelik baru kita rasa ini kebesaran dan keagungan Allah. Yang hari-hari macam sebut selalulah air yang kita guna. Cuba berfikir sekejap. Kalau tak ada air, tak ada siapa boleh buat. Api yang kita guna, yang sangat pelik, bila kita tekan dapur kita, dia mari api. Bila tutup, api hilang. Bila kita bakar, tak ada api pun asalnya di kayu tu. Kita cucuk api tu besar. Tapi bila kayu habis, api pun habis. Di mana api lari duduk, wallahu a'lam. Tak cukup lagi yang tu. Tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Kita tanam biji mempelam kecil saja, nanti keluar batang mempelam yang besar. Dahan-dahan dia yang banyak. Daun-daun dia yang banyak. Keluar buah. Bertantan. Mari di mana? Tanam biji padi kecil saja, biji padi. Keluar satu batang. Lepas tu tumbuh lagi anak-anak ke tepi. Ini semua bukti-bukti tanda kebesaran dan keagungan Allah. Tanam pokoknya, dia naik batang nyok yang besar, yang tinggi. Mari di mana? Bahkan kalau tanah dekat-dekat tu, tanah halia, tanah serai, tanah kunyit, tanah lengkuas, di tanah yang sama, buahnya tak sama. Serai cara serai, lengkuas cara lengkuas, kunyit cara kunyit. Mari di mana? Atas tanah yang sama, siram dengan air yang sama, bubuh baja yang sama, tapi tak sama. Tak sama. Dan tetap tak sama sampai bila-bila. Kalau tanah yang sama, sebelah tu kita tanam labu, sebelah ni kita tanam sebelah ni kita tanam apa dia, petola. Tanah yang sama, air yang sama, tapi bila benih berbeza, dia akan tetap keluar labu, petola keluar petola, terung keluar terung. Mari di mana? Asalnya daripada biji yang sangat halus, nak tengok pun tak nampak, keluar buah yang banyak. Keluar anak, keluar batang, keluar buah, keluar apa. Ini tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kena guna otak. Tengok siapa yang mampu buat. Tidak siapa yang membuat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk tunggu mukjizat baru nak beriman. Sampai kita lah ni pun Nabi SAW dah tak ada. Ada juga orang nak tunggu benda pelik baru nak beriman. Pokok petai menangis baru nak beriman. Keluar ayat baru nak beriman. Bila tengok awan tulis kalimah la ilaha illallah, baru nak beriman. Bila tengok awan tulis Muhammad, baru nak beriman. Pakat tunjuk gambar apa nak hantar pi. Tengok pokok membokok macam orang rokok, baru nak beriman. Ayam ada kaki 3 baru nak kalut. Kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Tengok sisik ikan pula tulis kalimah Allah, baru nak kalut. Sedangkan pokok tu satu benda yang pelik. Ikan itu satu benda yang pelik. Tak payah duk tunggu, nak tunggu tengok dia keluar benda-benda yang ganjil kita kata. Padahal yang ganjil, yang pelik, yang hebat ni semua ada depan mata kita. Kalau kita mati, masih lagi tak kuat akidah kita, mati masih lagi ragu-ragu akidah kita mati tak beriman, na'udzubillah min zalik. Iman tak ada. Bila balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya kita, tak cukup lagi ke bukti-bukti yang ada di atas muka bumi ini yang menyebabkan kamu tak beriman dengan Allah Ta'ala? Hidupnya ingin hidup saja, ingat nak cari makan saja. Di samping kita berusaha rebut rezeki yang Allah Ta'ala bagi di atas muka bumi ini dengan rezeki yang halal, kita tengok supaya akidah kita makin hari makin kuat. Itu. Baik. Walikulli qaumin hadin. Dan bagi tiap-tiap kaum nabi-nabi itu yang menyeru kepada Tuhan mereka itu dengan mukjizat yang diberi, yang tiada dituntut. Walikulli qaumin hadin. Dan bagi tiap-tiap kaum itu hadin, petunjuk. Itu ayat dia gitu je. Kita dan terjemahan panjang tafsir dia tu. Dan bagi tiap-tiap kaum itu nabi yang menyeru kepada Tuhan mereka itu. Tiap-tiap kaum itu Allah hantar nabi.
Nabi yang menyeru kepada Tuhan mereka itu. Ajak orang balik pada Tuhan. Dan tugas ni sampai walikulli qaumin hadin, bagi tiap-tiap kaum itu petunjuk. Semua tugas kita ajak orang balik pada Allah. Balik pada Allah, Tuhan yang sebenar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, yang makan tu berhenti sat. Nak masuk mana satu? Nah itu. Ilmu ni dia kena jangan masuk macam dalam perut. Nah, berhenti tak kira masa rehat lagi makan. Nak belakang tu ngak betul-betul. Macam mana ilmu nak masuk? Tuan-tuan kalian. Gitu. Nak bagi dia beletiak mana? Itu semua. Berhenti saat makan tu. Ni daripada awal kuliah sampai sudah makan. Macam mana ilmu nak masuk? Biar ilmu masuk, Quran masuk saja. Ni dah bercampur dengan nasi, campur dengan kerepek, campur dengan ni. Ilmu tak boleh masuk. Dah senang dah mengaji tua-tua. Gitu. Berarti lama dah suruh fikir, ambil tak mau fikir. Kita ada waktu rehat lagi. Rehat lagi makan kenyang-kenyang. Panggil. Ni tumpu ngaji. Ngaji bagi masuk. Gitu. Baik, ngaji tak ada disiplin. Baik. Walikulli qaumin hadi. Dan bagi tiap-tiap kaum-kaum itu, Nabi yang menyeru kepada Tuhan mereka itu dengan mukjizat yang diberi. Tiada dituntut. Itu. Walikulli qaumin hadin, dan bagi tiap-tiap kaum itu petunjuk, jalan. Tiap-tiap kaum itu Allah Subhanahu wa taala bagi petunjuk. Allah bagi jalan. Macam-macamlah Allah taala nak sedarkan kaum itu. Ada kaum Allah taala sedar, Allah taala hantar nabi untuk menyedarkan mereka. Allah hantar nabi. Ada yang sedar. Dan ada kaum Allah hantar nabi tak sedar juga. Tak sedar juga. Itu tugas Nabi SAW menyampaikan saja. Macam kata dia, innama anta munzir. Hanya engkau menyampaikan saja. Dan tiap-tiap kaum itu ada petunjuk-petunjuk yang Allah bagi untuk sedarkan mereka. Ada setengah kaum bila mereka melampau sangat, Allah turun malapetaka. Macam tsunami menimpa Aceh dulu. Akhirnya mereka sedar. Allah bagi jalan begitu. Hari ini pun kita tengok, bila kaum tu melampau sangat, degil sangat, Allah Ta'ala turunkan malapetaka. Akhirnya ada yang sedar, yang Allah Ta'ala nak bagi petunjuk dengan sebab petunjuk yang Allah Ta'ala bagi. Hari ini kita tengok di New Zealand, yang negara yang sengak je. Walaupun kita tahu New Zealand ni bukan negara Islam, bukan dipimpin oleh orang Islam, tapi dia tak sekalut negara lain. Tak macam negara-negara lain, Palestin, Israel, cara Israelnya, Myanmar, cara Myanmar jahatnya lakukan terhadap umat Islam. Amerika jahat cara Amerika, China cara China, Rusia cara Rusia. Gitu. New Zealand ni dia sengak je. Sengak dia tak ada kalut pun. Gitu. Tiba-tiba mari pengganah daripada Australia tembak umat Islam yang sedang sembahyang Jumaat di masjid minggu lepas. Mati 50 orang termasuk rakyat Malaysia. Ada masih lagi yang cedera parah. Semua mata orang terbuka. Memanglah sangat menyedihkan. Itu. Lalu kerajaan Australia tunjuk keadilan dia walaupun tak Islam. Dia bagi layanan yang baik. Mereka juga turut berduka cita, turut sedih dengan apa yang berlaku. Dan rakyat bila ketua dia begitu, pemimpin dia begitu, rakyat pun juga turut memberi sokongan. Orang Islam semayang mereka tunggu. Bahkan kemarin mereka berkumpul beramai-ramai di masjid. Di pekarangan masjid tak boleh masuk kerana orang panggil banyak lagi perlu diperbaiki. Lepas serangan pengganah, berpuluh-puluh ribu semayang. Dan dihadiri oleh orang bukan Islam. Tengok. Dan pemimpin Perdana Menteri Australia mengarahkan semua orang Islam pakai selelang tudung kepala sebagai meraihkan orang Islam yang orang panggil yang berduka cita. Bahkan disuruh azan
secara langsung didengari oleh seluruh New Zealand. Seluruh New Zealand. Itu. Akhirnya orang buka mata tentang Islam. Dan tidak dinafikan dengan apa yang berlaku musibah yang timpa ini, Allah Ta'ala bagi petunjuk. Allah Ta'ala bagi petunjuk. Dan orang bercakap tentang Islam, orang kaji tentang Islam, orang tengok tentang Islam apa semua, akhirnya orang masuk Islam secara beramai-ramai. Tu Allah sebut walikulli qaumin hadin. Bagi tiap-tiap kaum itu petunjuk. Ada petunjuk, jalan petunjuk yang Allah tak nak bagi. Nah itu, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sebalik susah itu senang. Walaupun sedih, peristiwa sedih yang menyayat hati, tapi nak mengubahkan hati kita, Allah Ta'ala anugerahkan syahid pada mereka mudah-mudahan. Allah Ta'ala anugerahkan syahid pada mereka. Dan ada Allah Ta'ala nak bagi kepada umat Islam dan menyedarkan umat Islam. Dan Allah nak bagi petunjuk kepada orang yang bukan Islam. Tak pernah berlaku dalam sejarah sehebat tu. Ganah sehebat tu, sejarah New Zealand tak pernah berlaku. Bahkan tak pernah berlaku dalam sejarah pula orang bagi sehebat tu. Sokongan, layanan dan sebagainya. Mudah-mudahan kerja Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk dan hidayah daripada umat Islam tu minoriti menjadi majoriti satu hari. Daripada umat Islam sedikit ramai. Sebab apa? Mereka lihat musuh-musuh Islam dia buat reka cerita macam-macam. Sampai bila sebut pengganas je nampak hak pakai serban. Bila sebut pengganas je nampak hak pakai kepiah, hak janggut panjang. Khasnya bila sebut pengganas nampak Islam. Islam lah, sebutlah pengganas di mana pun dalam kepala mereka nampak Islam. Tapi hari ni orang Islam dibunuh. Maknanya pengganas boleh berlaku pada sesiapa saja. Dan pengganas ini banyaknya dirancang oleh musuh-musuh Islam. Kerana nak rosakkan nama Islam itu sendiri. Hari ni walaupun mereka duduk label Islam ni, pejuang-pejuang Islam sehingga tu pengganas dan sebagainya, Allah tunjuk dengan jelas yang melakukan keganasan ini bukan Islam. Yang menjadi mangsa keganasan ialah umat Islam. Di Palestin masih lagi orang banyak tak buka mata bagi negara kafir. Israel melakukan keganasan terhadap umat Islam Palestin puluhan tahun dulu sampai sekarang. Dan tak pernah berlaku dalam sejarah keganasan dilaku oleh Israel terhadap umat Islam. Di mana ada perkampungan Islam, dia buat tembok yang besar. Tengah-tengah apa dia ni, Palestin, tengah-tengah Israel tu. Dia buat tembok yang besar. Orang perkampungan Islam duduk dalam tu saja. Nak keluar kena melalui pintu yang dijaga oleh tentera-tentera Israel. Orang yang duduk dalam tu tidak tahu apa dunia luar. Bukan satu dua, banyak penjara-penjara yang besar yang dibuat. Ada perkampungan Islam dia buat lingkung je apa semua. Itu tak mungkin boleh panjat keluar. Nak keluar kena lalu ke pintu yang dijaga oleh. Banyaklah mana ada perkampungan Islam buat gitu, yang besar-besar. Jadi mereka tak tahu dunia tu. Perkauman ni, orang Yahudi sangat-sangat perkauman. Itu. Dia bermusuh dengan orang Islam. Khianat, dengki. Sedangkan mereka lah menceroboh negara umat Islam Palestin dan bunuh umat Islam Palestin setiap hari dan melakukan kezaliman terhadap mereka. Tapi sampai masanya walikulli qaumin hadin. Tiap-tiap kaum itu hadin, petunjuk dan jalan. Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk jalan. Itu. Penting kita kena berusaha. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Allah Ta'ala itu Tuhan yang ketahui barang yang bunting oleh tiap-tiap perempuan. Allah Ta'ala ketahui barang yang tiap-tiap bunting oleh perempuan. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala nak sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui. Kita tak tahu dalam rahim perempuan berapa orang yang boleh dia mengandung. Kita tak tahu.
Sebelum dia dapat anak, dia tak tahu dia dalam rahim dia tu akan mengandung berapa orang. Anak laki-laki ke anak perempuan. Ataupun laki-laki berapa, perempuan berapa. Dia tak tahu. Masa mula lekat dalam kandungan tu pun dia tak tahu. Dia tak tahu. Yang dia lekat dalam kandungan ni laki-laki ke perempuan. Dia tak tahu. Sampailah jadi seketul darah pun tak tahu laki-laki perempuan. Sampailah jadi seketul daging pun tak tahu laki-laki perempuan. Sampai dah besar dah teknologi lah ni boleh cek. Tu pun nak tunggu besar nampak dah. Baru tahu laki-laki perempuan tu pun tak tentu lagi kok mana. Kadang-kadang dia habaq kata laki-laki keluar-keluar perempuan. Ada juga begitu. Kadang tengok bayang-bayang lagu tu je. Kadang habaq laki-laki keluar perempuan, habaq perempuan keluar laki-laki. Tu pun dah besar boleh nampak pun tak berapa tahu lagi. Bawah pada tu masa seketul darah, masa seketul daging, masa air mani, apa pun tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Gitu. Baik. Allah Ta'ala itu Tuhan yang ketahui barang yang bunting oleh tiap-tiap perempuan. Daripada laki-laki perempuan. Suatu, dua. Satukah, dua dan lain-lainnya. Allah tahu. Allah tahu maha mengetahui kesemuanya. Karena ia yang menjadikannya. Karena ini Allah Ta'ala yang menjadikannya. Allah tahu. Jadi, kita nak mempertikaikan hukum Allah. Kita nak yang tu, nak yang ni. Baru nak beriman. Sedangkan semua bukti-bukti keagungan, kebesaran, semua bukti kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala semua ada depan mata kepala kita. Sebab tu macam sebut selalu, hidup ni kita kena banyak berfikir. Jangan duduk saja sampai tak fikir. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tardadu wa ma tazdadu, dan barang yang kurang segala rahim perempuan, dan barang yang kurang segala rahim perempuan daripada 9 bulan beranak, dan barang yang lebih Allah Ta'ala ketahui. Baik, Allah Ta'ala cerita Allah maha mengetahui segala-galanya. Allah tahu. Termasuk Allah Ta'ala tahu benda yang di dalam rahim perempuan yang manusia tak tahu. Benih laki-laki atau perempuan, hitam atau putih, cerdik atau bodoh, sempurna pun tak sempurnakah, kembak atau tak kembakkah, semua Allah Ta'ala tahu. Maha mengetahui. Hidup dia lama mana, Allah Ta'ala tahu. Tahu sejak pada azal. Kita keluar depan mata kita baru kita tahu laki-laki. Keluar depan mata kita baru kita tahu perempuan. Sebelum tu kita tak tahu laki-laki atau perempuan. Hari ni bolehlah macam kata tadi pergi scan, agak-agak aja laki-laki perempuan. Pun kita tak percaya sangat. Keluar depan mata baru sah kata laki-laki ataupun perempuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, dan barang yang kurang segala rahim. Kita tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu barang yang kurang daripada segala rahim. Apa kurang? Bukan semua lahir waktu yang sama. Ada yang 9 bulan 10 hari cukup. Ada yang bawah pada itu lahir. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala yang manusia tak tahu. Bila dia mengandung dia tahu kan tarikh dia beranak, tak tahu. Cuma doktor boleh agak-agak tarikh dia. Gitu. Yang maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala. Ada yang 7 bulan beranak dah. Ada yang 8 bulan beranak. Ada yang tak ada berapa 2 bulan gugur. Sebulan gugur. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui. Baik. Dan barang yang lebih Allah Ta'ala ketahui. Dan juga barang yang lebih Allah Ta'ala ketahui. Lebih maksud macam mana? Ada yang kadang sampai 9 bulan. Ada yang sampai 10 bulan pun ada. 10 bulan ada. Dan kandungan hari ini pun ada sampai 10 bulan. 10 bulan lebih pun ada. Cuma kadang dia kira tu tak, yang dia kira tu bila haid berhenti, bila gini-gini, tarikh gini. Padahal bila yang lekat kita tak tahu tak sebenarnya. Cuma hak duk lah ni bagi agak-agak je. Dia ada kiraan haid berhenti gini-gini kira apa semua.
bau kandungan kamu dah 3 bulan. Padahal mungkin dah 5 bulan. Mana kita tahu? Yang tahu tarikh yang tepat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu laki-laki atau perempuan. Allah tahu dia mengandung ni, Allah Taala tahu sejak azali mengandung ni, lahirkan anak cepat ataupun lambat, Allah Maha mengetahui. Ada yang masa dia sikit, lahir kecil. Ada masa dia banyak. Ada yang tak ada jadi apa lagi gugur. Ini semua di dalam ilmu Allah. Kita tak tahu apa-apa. Patut nak lawan Allah Ta'ala. Kejadian kita gitu pun gitu. Kejadian masa nak jadi kita pun gitu. Dan anak-anak kita pun gitu. Kita tak tahu apa. Semua ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Ingat. Walikulli syai'in 'indahu bimiqdar. Dan tiap-tiap suatu padanya Allah Ta'ala dengan takdir. Tiap-tiap satu Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdir. Allah takdir, Allah tentukan tiap-tiap satu. Dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tepat. Tak ada siapa boleh pindah, tak ada siapa boleh ubah. Itu. Walikulli syai'in 'indahu bimiqdar. Dan tiap-tiap suatu padanya Allah Ta'ala dengan takdir. Dengan qadar umur. Allah tentukan umur dalam kandungan. Ada yang bila tak ada apa-apa lagi, sebulan saja umur dia sakat tu gugur. Ada 3-4 bulan. Ada yang sampai dilahirkan dengan sempurna, hidup 7-8 hari mati. Ada yang sampai dia dan jadi kanak-kanak mati. Ada sampai dewasa, tua, baru mati pun ada. Macam kita ni. Nampak ni? Ini semua takdir Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Apabila Allah Ta'ala kehendaki sesuatu, Allah Ta'ala kata jadi, jadilah. Nah itu. Baik. Wa kulli syai'in 'indahu bimiqdar. Dan tiap-tiap suatu padanya Allah Ta'ala dengan qadar. Umur. Allah Ta'ala takdirkan rezeki. Allah takdirkan rezeki. Bayi dalam perut dia tak fikir tentang rezeki. Allah sambungkan pusat dia dengan perut ibu dia. Allah adalah pakai. Sebab itu orang perempuan ketika dia mengandung, tak ada haid. Tak ada haid. Makanan Allah Ta'ala susun untuk bayi yang dalam perut. Si bayi sendiri tak pernah fikir macam mana nak cari makan. Ada yang makan dia sampai sihat cukup lengkap. Vitaminnya cukup, zatnya cukup, semua mineralnya cukup, gula cukup, semua yang perlu pada tubuh semua cukup. Allah tu. Bila mari tua ni dah susah hati takut tak ada makan. Bila mari tua susah hati takut tak makan. Itu, tak ada duit macam mana nak makan apa semua. Padahal dia boleh makan hari pun. Makan ni ada insya-Allah. Kalau tak ada makan mati kering semua. Kita tengok negara-negara susah pun semua depa makan. Bukan tak makan. Macam Bangladesh, rakyat dia ramai apa semua. Semua boleh makan belaka. Makan kuat dah tu depa ni. Sebesar habis boleh susah tapi makan ada insya-Allah. Ada rezeki. Kalau rezeki kita dah habis matilah kita. Allah tentukan. Dalam perut ibu kita ada makanan yang cukup. Bukan sekadar makan, perlu air ada air, perlu vitamin ada vitamin. Semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang takdirkan dalam perut ibu. Nah itu. Baik. Kebesaran Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala takdir. Dia ni jadi orang besar kan? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala takdirkan. Asalnya dia orang kampung. Diangkat menjadi pembesar negara. Diangkat jadi menjadi pembesar dunia. Ini yang panggil takdir Allah. Kehinaan. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan biasa. Susah. Negara susah. Dia susah. Gitu. Macam-macam lah takdir Allah Ta'ala takdir. Gitu. Gerak diam. Tiada lebih dan tiada kurang. Kesemuanya ditentukan oleh Allah. Semua sekali. Bahkan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ukuran yang Allah Ta'ala tetapkan itu sangat baik dan sangat cantik. Tak ada siapa
Nah, boleh buat macam mana Allah Ta'ala buat. Sebab tu kan bila baby lahir, doktor cek dulu jantung. Cek apa? Jantung ni bergerak ikut ukuran dia ada. Ukuran tu siapa tetap? Allah Ta'ala tetap. Bila jantung bayi ni orang panggil bergerak ikut ukuran yang Allah Ta'ala tetap, doktor kata okey, bagus. Tapi bila bergerak nampak pelik sikit apa semua, tak macam biasa, susah hati. Susah hati. Nah, gitu. Cek nadi. Ikut ukuran dia macam mana? Tetapkah dia punya nadi apa semua? Kalau berjalan dengan tetap seperti mana biasa yang Allah Ta'ala tetap, okey, sihat. Allah susun cukup cantik. Bila lari daripada biasa, maka masa tu kelang kabut. Tu yang dia masuk dalam ward, dia masuk dengan oksigen segala, mak nenek dengan wayar sana wayar sini. Sikit je. Nak cerita kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap itu cantik, elok, cukup elok. Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk. Kalau dia lari daripada biasa, maka jadi kelang kabut habis. Sama juga kita. Allah Ta'ala tetap. Tiap-tiap suatu ini, Allah Ta'ala tetap. Allah tu. Darah kita. Dulu ni tak ada angka darah ni. Lah ni orang tahu. Hang berapa? Gitu. Atas 120. Bawah 85. Elok. Nah, pandai orang bubuh angka pula. Padahal sejak daripada dulu lagi Allah tetap tu. Bila tetap seperti mana yang Allah Ta'ala tetapkan, kita sihat elok. Tapi macam mana kalau darah kamu naik 180? 200 lebih. Jadi pening dah. Nah, jadi pening dah. Gitu. Susunan tu cantik dengan darahnya, dengan apa dia ni, panggil kecil manis. Tak tahulah panggil kecil manis apa. Pasal apa panggil kecil manis, kita tak tahu. Panggil. Ini. Kecil manisnya. Manis gulanya, garamnya apa semua ni walikulli syai'in indahu bimiqdar. Tiap-tiap suatu padanya Allah Ta'ala qadarkan. Allah tetapkan dengan cantik, dengan elok, dengan sempurna. Bila dia lari sikit, batu bila kita pergi hospital, dah cek lah suhu panas kita banyak mana, kalau demam, darah kita macam mana, kencing macam mana, apa semua. Kalau dia ikut seperti mana biasa Allah Ta'ala tetap, sempurnalah kita. Bila dia bergenjak sikit, dia jadi kelang kabut habis. Yang kata apa, kita duduk biasa darah 120. Hari ni 180. Dia jadi pening. Ngangong apa semua. Dia jadi selerak habis dah. Apa semua. Allah tubuh badan kita. Nadi kita ni dia bergerak. Kan bila kita pergi hospital, doktor pegang tangan kita, dia tengok nadi kita bergerak. Elok tak bergerak? Dia tak. Ada dia tengok macam jarum jam dan sebagainya. Nadi kita, jantung kita, paru-paru kita. Semua sekali Allah tentu dah. Banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Jadi hidup kita ni berjalan cantik je. Hidup kita ni jalan sempurna saja. Tapi bila sikit saja diubah, dia jadi kelang kabut. Nadi bergerak laju sikit, habis kelang kabut. Jantung slow sikit, habis kelang kabut. Jantung laju sikit, habis kelang kabut. Darah tinggi sikit, habis kelang kabut. Kencing manis sikit, habis kelang kabut. Tu pun nak lawan Allah. Tu pun nak lawan Allah Ta'ala. Padahal mana-mana sahaja Allah tarik sikit je nikmat kita, merewang habislah kita. Kenapa? Walikulli syai'in 'indahu bimiqdar. Tiap-tiap suatu di sisinya takdir. Apa makna takdir? Kita panggil ukuran yang Allah Ta'ala ukur. Kita sesuai banyak ni apa semua. Macam tubuh badan kita. Ada yang ditakdirkan oleh Allah. Kaki besar ni, badan besar ni, tinggi yang ni, tengok kadang orang apa dia ukur tinggi dengan besar. Oh ni lebih hak. Kamu kena turun banyak ni, banyak ni, banyak ni. Sebab lebih pada kadar. Dan lebih pada kadar, kaki kamu masalah, jantung kamu masalah. Itu. Sampai orang buat contoh kan. Jantung kita ni macam pam air. Pam macam bendang, kita dulu guna pam. Nada. Kita buat bendang ada 4 relung. Pam kecil. Pam kecil, bendang luas. Ada. Jadi pam tu duk kerja duk pam apa semua, akhirnya pam tu rosak. Jantung kita begitu juga. Jantung kita kecil. Orang panggil. Dia nak pam darah pada badan yang besar. Apa semua?
Orang panggil jantung tu duk bekerja. Orang panggil tak cukup. Orang panggil tak cukup. Tu cerita dia. Jadi wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Tiap-tiap suatu Allah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah susun cantiknya, indahnya. Tu kita tengok pada diri kita. Kita tengok pada alam yang Allah Taala takdirkan. Cuaca pagi, cuaca tengah hari, cuaca petang, cuaca malam, musim panas, musim sejuk. Semua ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat indah. Bahkan bila manusia perhati tengok tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang cantik, indah ini, manusia duduk saja boleh senyum. Dan hebatnya kejadian dan keagungan Allah Taala. Cantiknya susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Baik. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Tuhan yang ketahui yang gaib-gaib. Allah Ta'ala tahu yang gaib-gaib daripada kita. Bahkan yang gaib lebih banyak daripada yang nyata. Allah tahu. Yang sembunyi daripada kita. Kita ada ruh. Kita tak pernah tengok ruh. Pada tubuh badan kita sendiri pun banyak benda yang kita sendiri tak tengok. Kita tengok tangan. Tapi hak dalam tangan ni, dalam kulit, isi, tulang, apa semua ni, kita tak tahu, tak tengok. Segala apa yang ada dalam perut kita ni, kita tak tengok. Segala apa yang ada di kaki kita, urat, saraf, apa semua ni, kita tak dapat lihat. Ada. Allah tahu semua. Yang orang panggil bil ghaib, benda yang ghaib. Macam langit tadilah. Langit ni ada 7. Tapi yang kita nampaknya, nampak hatakat nampak saja. Yang lain gaib pada pandangan kita. Bumi ada 7 lapis. Yang kita nampak je. Apakah hak atas ni pun kita tak tengok semua. Kita tak mampu tengok semua yang atas ni. Yang gaib lagi sampai 7 ada apa, kita tak tahu. Lepas tu macam mana nak lawan Allah Ta'ala? Hak jenis lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni jenis sombong. Kalau dia fikir betul-betul, betapa jahilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa dhaifnya kita. Itu. Baik. Tuhan yang ketahui yang gaib-gaib daripada kita dan yang lihat bagi kita lagi, dan yang lihat bagi kita. Benda yang gaib Allah Taala tahu, benda yang tak gaib, yang panggil yang dilihat, yang syahadah, yang depan mata kita, Allah Taala tahu. Allah tahu. Macam mana kalau kita terjemah lagi, siang Allah tahu, malam pun Allah tahu. Kita buat apa di waktu siang, Allah tahu. Kita buat apa di waktu malam pun Allah tahu. Kita buat baik di waktu malam, Allah tahu. Bangun tahajud, siapa pun tak nampak, Allah nampak. Kamu bangun tengah malam baca Quran, sunyi sepi, Allah tahu. Kamu berdoa tadah tangan bermohon pada Allah di waktu malam, Allah tahu. Begitu juga kamu buat jahat di waktu malam, berzina, buat benda jahat di waktu malam, banyaklah benda boleh buat, siapa pun tak nampak, Allah tahu. Hang buat benda gaib di pada pandangan manusia ni, sama ada kamu buat benda baik ataupun kamu buat benda jahat, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama saja, malam ataupun siang, depan orang ataupun belakang orang. Allah Taala Maha mengetahui, termasuk perkara dalam hati kamu. Allah tahu. Itu sebab itu kita buat ibadat, kita kena buat dengan hati. Bahkan kita berdoa, tak suruh kita berdoa derah. Doa tadah tangan dengan perasaan, dengan hati. Ni pa baca doa. Tapi hati tak lopik lagi. Tak boleh kita berzikir. Allah tahu selum tak apa, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah tahu. Hang buat tu dengan mulut berserta dengan hati ke ataupun mulut saja, hati tak lopik lagi. Allah tahu. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui yang mempunyai hati. Apa yang ada dalam hati kamu, Allah tahu. Kalau Melayu sebut hati perut, hati perut tu marah tak kira tu. Apa yang ada dalam hati perut kamu tu Allah tahu. Allah Ta'ala tahu. Manusia tak tahu. Sembunyilah tak mana tu, Allah tahu. Sebab tu kita suruh wirid, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Milik Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kalau kamu nyatakan apa yang ada dalam dada kamu pun Allah tahu.
Kalau kamu sembunyi apa yang ada pun dalam dada kamu pun Allah tahu. Hanya tahu pun Allah tahu, hang sembunyi pun Allah tahu. Fa yaghfiru liman yasha, Allah boleh ampun siapa-siapa Allah nak ampun. Wa yu'azzibu man yasha, Allah boleh azab siapa-siapa Allah nak azab. Itu semua milik Allah Taala kata. Nah itu. Kita tak boleh lari dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang ketahui yang gaib-gaib daripada kita dan yang lihat bagi kita, lagi Tuhan yang maha besar. Ketuhanannya lagi maha tinggi atas makhluk daripada dapat dibandingkan zat dan zat, sifat dan af'al. Sawa'un minkum man asarra al-qaul wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-lail wa saribun bin-nahar. Bersamaan daripada kamu pada ilmu Allah Ta'ala itu, mereka yang besar akan perkataan dan mereka yang nyata dengannya. Itu dia ada tertinggal terjemahan tengah atas. Sawa'un minkum man asarral qaul. Samalah bagi kamu sesiapa yang sembunyi perkataan. Sama bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu buat, yang kamu sembunyi, sama aja bagi Allah. Apa yang ada dalam hati kamu. Nah, Allah Ta'ala tidak ada beza apa-apa. Kamu yakin tak dengan kebesaran dan keagungan Allah? Kalau di luar ni kamu tunjuk kata yakin, dalam hati kamu ragu-ragu, Allah tahu. Sebab tu dengan hati yakin sesungguh-sungguhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam khusyuk sembahyang. Kita ni sembahyang Zuhur sembahyang, Asar sembahyang, Maghrib sembahyang, Isya, Subuh sembahyang, 5 waktu. Campur lagi hak sunat-sunat kita buat. Hak banyak kita buat ni Zuhir. Hak betul-betul sembahyang dengan hati tak banyak mana. Kerana kita sembahyang, kita macam sembahyang wajib. Kalau kita tak sembahyang, takut berdosa masuk neraka. Hak sembahyang sunat kita buat, kita nak masuk syurga, dapat pahala. Tapi khusyuk ke tidak sembahyang kamu? Sepatutnya lagi lama sembahyang, lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita kena ingat tujuan kita sembahyang, kita nak mendekatkan diri dengan Allah Taala. Cara kita nak mendekatkan diri dengan Allah Taala sembahyang. Tapi nampak gayanya duk sembahyang lama pun kita rasa kita ni jauh dengan Allah Taala. Dalam sembahyang tu daripada takbiratul ihram sampai salam, berapa peratus je kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala? Banyaknya lalai. Allah nampak kamu, zahir kamu, dan Allah nampak sampai dalam mata hati kamu. Mulut kamu baca Fatihah, hati kamu dah. Hati kamu dah ingat buat kerja ni. Kamu tunduk subhana rabbil azim, subhanal maha suci Tuhan yang maha besar, maha suci Tuhan maha besar. Mulut kamu kata, hati kamu tak ingat pun kebesaran keagungan Allah. Mulut kamu sebut Allahu akbar. Mulut kata Allahu akbar. Tapi hati tak ingat pun Allah Subhanahu wa taala maha besar. Bahkan turun sujud. Turun sujud ni lambang hina diri kita depan Allah. Dahi kita yang tinggi ni letak di bawah. Punggung kita hina angkat ni atas. Letak sujud, letak di lantai muka kita ni. Perbuatan kita tu perbuatan menghinakan diri depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat saja. Waktu sujud tu tak rasa, ya Allah, aku ni hina depanmu, aku ni banyak dosa, aku ni banyak salah. Aku takut azabmu, terimalah amal ibadat aku, ampunlah dosa-dosa aku apa semua. Tak rasa macam tu. Maya cucah-cucah bagi salam assalamualaikum habis. Habis. Kita buat ni, buat je lah, tak dengan hati. Jadi kalau kita buat tak dengan hati ni, kita ni macam mesin. Bukan macam manusia tu, macam mesin. Macam CD masuk dalam apa dia radio, bunyi. Dekat tu jalan. Mulut pun gitu. Maya perlu tu. Allahu akbar, automatik Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira. Jalan itu je. Habis sekat tu masuk pula. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Jalan, dia berjalan. Sampai waladhdallin automatik je bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad semua. Habis zakat tu direct tu Allah turun gitu. Dia buat ikut macam dia buat selalu.
Dia akan jadi sendiri. Bukan macam tu. Kita kena semayang sebagai seorang hamba. Dan setiap benda yang kita kata kita faham. Setiap benda kita kata kita sedar. Kita tak mabuk. Sebab apa? Allah tahu benda dalam hati kamu. Badan kamu semayang, hati kamu tak. Tangan minta, tak ada tangan. Minta berdoa. Tangan minta tapi hati fikir lain. Minta apa? Mulut astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Mulut kata, tapi hati dia ingat, ya Allah aku minta ampun, ya Allah aku minta ampun. Dak. Ini kita duk tang tu. Maknanya kita ni jauh dengan Allah. Walaupun semayang hari-hari. Walaupun zikir. Sebab tu kita kena belajar buat mulut sebut hati ingat, mulut sebut hati ingat, mulut sebut hati ingat. Tak boleh semua pun. Sebahagian pun jadilah. Jangan sampai semayang tu kosong. Pahala semayang ni ikut khusyuk. Kalau khusyuk banyak, pahala banyak. Kalau tak ada khusyuk, tak ada. Tu Allah sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jayalah orang yang beriman. Yang ada dalam semayang mereka itu khusyuk. Itu. Mana dia ayat-ayat yang mengajar kita supaya kita menjadi orang yang khusyuk? Yang kita kena ambil berat benda-benda hak dalam batin kita. Ayat ni. Alimul ghaib. Allah tahu benda yang ghaib. Allah tahu benda yang ghaib. Ghaib ni benda yang duduk dalam dada kita. Allah tahu. Hang semayang, hati hang tak semayang, Allah tahu. Hang berdoa, hati hang tak berdoa, Allah Ta'ala tahu. Lidah hang zikir, hati hang tak berzikir, Allah tahu. Dan termasuklah perasaan-perasaan yang ada dalam hati kita. Yakin ke? Kalau yakin, alhamdulillah. Kalau tak yakin, Allah tahu kamu yakin ke tak? Cerita neraka. Gerunnya neraka, hebatnya neraka, takutnya neraka apa semua. Dahsyatnya neraka apa semua. Betul-betul dalam hati kamu. Cerita kata syurga, betapa nikmatnya syurga. Ini mulut dah sebut selalu. Kita takut pada neraka, kita nak syurga. Takut pada azab neraka. Kenapa? Allah cerita tentang azab-azab neraka. Nampak ada neraka? Tak nampak, gaib. Tapi hati kamu yakin ke tidak? Allah tahu hati kamu yakin ke tidak? Iman tu tasdik bi qalbi. Pegang dengan mata hati sungguh-sungguh. Kita tak mau. Sebab tu ulama tafsir ada orang pada pandangan manusia dia beriman, pada pandangan Allah dia beriman. Sebab apa? Di luar orang nampak dia Islam, dia melakukan amal taat, dalam hati dia betul-betul. Maknanya manusia pandang dia beriman, Allah pun pandang dia beriman. Ada sejenis manusia pandang dia beriman, tapi Allah pandang dia tak beriman. Tak beriman. Gitu. Kenapa? Dalam hati dia tak ada yakin. Tak ada yakin. Itu. Sebab tu yakinlah. Baik. Tuhan yang ketahui yang gaib-gaib daripada kita. Dan yang lihat bagi kita lagi Tuhan yang maha besar ketuhanan, lagi maha tinggi atas makhluknya. Daripada dapat dibandingkan dengan zat dan sifat af'al. Sawa'un minkum man asarral qaul wa man jahara bih. Bersamaan daripada kamu, daripada yang sembunyi, daripada perkataan. Kamu apa benda yang kamu kata dalam mata hati, wa man jahara bihi, dan barang yang kamu kata dengan zahir. Kamu kata dengan dekat. Sama je di sisi Allah Taala. Di sisi manusia berlain. Hak kata derah kita dengar, hak kata dalam hati kita tak dengar. Kita duk kata ke orang dalam hati tu, orang tak marah kat kita sebab dia tak dengar. Cuba pergi maki dengan mulut dia. Ada. Pergi maki apa semua. Dia marah sebab dia dengar. Orang memang lagu tu. Allah, apa yang kamu kata dengan mulut kamu pun Allah dengar, apa yang kamu kata dalam hati pun Allah dengar. Ini kita kena kenal Allah tu panggil ma'rifatullah. Itu. Kadang-kadang kita pergi, kita geram kat orang tu semua. Kita katalah hati celaka. Tengah dia tak tahu apa. Padahal hati kita tu maki dia. Hati kita tu maki dia. Dia tak tahu. Sebab apa? Dia manusia. Macam kita. Allah tahu. Hang kata hak dalam hati pun Allah tahu. Hang kata di mulut pun Allah Ta'ala tahu. Sebab tu kena berhati-hati betul. Itu. Baik. Bersamaan daripada kamu pada ilmu Allah itu mereka yang besar akan perkataan dan mereka yang banyak dan mereka yang nyata dengannya.
Bukan besar tu. Mereka yang sir akan perkataan. Yang ni dia kata yang sir, yang dalam hati Allah tahu. Dan mereka yang nyata dengannya, Allah tahu. Dan mereka yang sembunyi di dalam, mereka yang bersembunyi dengan malam. Mereka yang sembunyi dengan malam. Sembunyi dengan malam ni ada dua. Satu sembunyi buat baik. Satu lagi sembunyi buat jahat. Malam ni dia ada dua jenis manusia. Siang ni dia baik je, malam dia jahat. Macam-macam bila tiba malam dia boleh buat sebab nenek benda jahat dia boleh buat. Pasal apa buat malam? Kerana manusia tak nampak. Ada Allah tak nampak sama? Nampak, Allah nampak. Kalau kamu benar-benar yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu buat malam? Kamu rasa Allah tak nampak waktu malam? Kafir. Allah nampak waktu malam dan siang sama saja. Sama saja. Itu. Sama juga kita buat ibadat. Kenapa malam tak buat, siang buat? Nak tunjuk manusia. Ada orang buat, tak ada orang tak buat. Depan orang ni sembahyang sunat, ba'diyah, qabliyah tak tinggal. Duduk di rumah, bagi salam, cuih terus. Cengkerak. Maka kita mencerah. Man laitha wirdun fahuwa kirdun. Siapa malam wirid macam kera, loncat. Duduk depan orang dia wirid ni lah. Sampai habis doa ni panjang. Gitu. Kau main seorang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuih mu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Belakang. Yang depan orang ni macam-macam wirid ni. Pasal apa jadi lagu tu? Depan orang lain, belakang orang lain. Nah itu. Yalah kita. Kalau kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat sama je depan orang ataupun belakang orang. Sama je malam ataupun siang. Tak ada beza. Nah itu. Kita ni duk berkira orang, tu masalah. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kata tu, waktu malam ni ada orang sembunyi melakukan kebaikan, tapi tak banyaklah orang. Tiba je waktu malam, pukul 3 pagi dia bangun, dia baca Quran, dia sembahyang sunat, dia tadah tangan berdoa pada Allah, dia minta ampun segala dosa-dosa dia. Siapa pun tak tahu, dia sahaja dengan Allah Ta'ala. Nah gitu. Siang macam dia. Nah dia. Tengah orang depan ni, macam-macam nak buat. Tu macam sembahyang Jumaat tu kan. Dah pergi lambat ke Jumaat. Kau dah baca khutbah masuk sembahyang sunat lagi, berzikir lagi, istighfar lagi, apa semua. Pawan nak tunjuk kata rajin. Belakang orang tak ada. Orang pagi. Cuba kita ikhlas. Amal kita ikhlas. Kalau kita jenis main sunat, kita semain di masjid pun kita main sunat, main di rumah kita pun main sunat. Ada. Pasal apa di masjid depan orang main sunat, di rumah kita tak ada hak sunat. Tak ada sunat. Kalau kita kata bukan kita nak menunjuk, bila kita pergi masjid, kita semangat sikit ramai, ada rasa rajin sikit, tak ada terniat pun nak menunjuk, alhamdulillah. Ada juga orang lagu tu. Ada. Bukan pasal kita nak menunjuk, tidak. Bila pergi duduk di rumah ni, dia macam duduk di rumah. Bila kita pergi buat secara beramai-ramai ni, kita ada semangat lebih lagi. Tengok kawan buat, kita berasa nak buat apa semua. Tak ada niat pun kata kita ni nak tunjuk rajin. Itu tak apa yang tu. Kadang sebab tu dia perlu kita pergi berjamaah, perlu kita pergi masjid. Kenapa? Bila kita buat secara beramai-ramai ni, kita ada rasa semangat sikit. Tak apalah kalau rasa semangat nak buat ibadat dengan sebab ramai. Tapi kalau kita nak menunjuk, habis. Dia panggil syirik ni ada dua. Satu syirik jali, satu syirik khafi. Satu syirik yang nyata, hak semua berhala, semua patung, semua apa. Satu lagi syirik yang tersembunyi. Macam ni. Syirik tersembunyi apa dia? Riak. Buat nak bagi orang tengok, buat nak bagi orang puji, buat nak bagi orang sebut nama dia. Ahli ibadat. Itu. Habislah nanti. Kalau dia tak jaga, pergi ke akhirat esok, dia ingat amal ibadat banyak. Cek-cek apa pun tak ada. Jenis qiyah nak balik-balik ke dunia, dunia dah hancur. Nak buat tak mana dah. Tempat buat ibadat ni tak dunia je. Tak buat tak dunia, mati habis. Mati habis. Buat siap-siap ni. Buat. Bukan tak buat. Tapi tak ada pahala. Pasal apa buat tak ada pahala? Buat kerana orang. Nah itu. Baik. Bersamaan daripada kamu pada ilmu Allah Ta'ala itu mereka yang besar akan perkataan
yang sir akan perkataan, dan mereka yang nyata dengan perkataan. Sorok ataupun nyata sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bersembunyi dengan malam. Hak nak buat jahat pun bersembunyi dengan malam. Nak bakar rumah orang malam-malam pergi. Nak curi motor orang malam-malam pergi mencuri. Nak curi ayam orang malam-malam mencuri. Macam-macam dah ni. Nak mengendak orang malam-malam mengendak. Jenis jahat. Hak jenis jahat. Pasal apa tak buat siang? Siang orang nampak. Dia kira orang aja, bukan kira Allah. Ini masalah lah. Baik. Dan zahir, dengan siang sekalian diketahui oleh Allah Ta'ala, tiada tersembunyi suatu daripadanya. Tak ada tersembunyi suatu daripadanya pada Allah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu beberapa malaikat yang mengintai-ngintai jaga daripada antara hadapan dan belakang. Pelihara mereka itu akan dia dengan suruh Allah Ta'ala. Bukan setakat tu saja Allah sebut. Bagi manusia itu Allah Ta'ala hantar malaikat untuk jaga mereka itu. Itu. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi. Itu. Dan baginya manusia itu beberapa yang mengintai-ngintai jaga daripada antara hadapannya dan belakangnya. Siapa dia? Malaikat. Kita kena ingat. Raqib, atid, kiraman katibin. Ada belah bahu kanan, belah bahu kiri. Ada duk tunggu kita. Malaikat hak jaga amalan kita waktu siang dan malam. Allah. Tubuh kita ni, diri kita ni dijaga oleh malaikat. Termasuk juga hak malapetaka. Sebab tu bila kita hidup je, semut jarang masuk lubang telinga. Kok si skala sesak sangat dia masuk tu. Tapi tak payah kalut tak mana sangat. Tak masuk ke lubang hidung. Bila mati je, seorang nak kena tunggu. Silap sikit semut masuk penuh dalam kepala. Semut masuk penuh ke hidung, masuk penuh ke telinga. Kenapa? Kita dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat. Baik. Mulianya kita sampai Allah hantar malaikat jaga kita. Itu. Sebab tu orang yang baik dia takkan takut. Kerana apa? Disebut ada malaikat. Malaikat jaga. Itu. Dan bagi manusia itu beberapa malaikat yang mengintai-ngintai jaga di antara hadapannya dan daripada belakangnya. Pelihara mereka itu akan dia dengan suruh Allah Ta'ala. Jaga. Dengan suruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kira nak bahaya ni, kita segala mana nak bahaya belakang. Orang kutip durian tu. Kalau kita fikir, atas kepala buah durian ni beribu kadang tu pokok. Beratus-ratus kepala. Habis pokok ni, pokok ni, habis pokok ni, pokok ni. Duduk cari durian tu. Tapi durian tak timpa kepala. Tak timpa kepala. Itu. Dia bukan nak habak ni, aku nak luruh ni tepi. Tak habak pun. Ada. Tapi tak timpa. Ada yang jaga kita. Yang jaga kita, yang kawal kita. Tapi bila tiba ajal, tak payah. Kau tengok pondok-pondok tu, di bawah pondok pokok nyok. Pondok saya dulu buah pondok pokok nyok dah masak. Apa semua. Tapi tak pernah timpa dengan buah nyok. Itu. Itu main. Ya lah ni kadang-kadang nak suruh jaga, sakat mana boleh kita jaga. Tapi bila nak jadi juga, jadi. Macam kebakaran. Ada kebakaran. Kita jaga sakat nak jaga. Tapi bila sampai masa, takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga dari mana pun jadi juga. Airport pun pernah terbakar. Balai poli pun terbakar. Balai bomba pun terbakar bila sampai takdir dia. Mana? Ini cerita. Baik. Jaga daripada jin. Jaga daripada jin, manusia, ular kala dan lain-lain. Yang 5 malaikat malam. Yang lain. 5 malaikat malam, 5 siang. Malaikat malam 5 siang berganti-ganti tukar jaga berhimpun pada waktu subuh asar. Ini serta ini dengan terima seorang kanan surat kebajikan, seorang kiri surat kejahatan, seorang diumbun-umbun hamba, manakala tawaduk mulia, manakala takabur hinanya seorang jaga 2 mata daripada masuk suatu, kelima jaga mulutnya daripada masuk binatang,
Maka lihat olehmu, hei hamba yang mana miskin, pada kebesaran Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadi engkau, dan kekuasaannya, dan kasih sayang atasnya. Maka hendaklah engkau sembahnya, jangan yang lain. Diri kita ni dihantar oleh malaikat jaga. Macam kalau habuk banyak mata kita celak, dia tak masuk. Nada, masuklah sikit sangat. Kalau tak ada yang jaga, habis kita ni. Allah hantar malaikat jaga mata, malaikat jaga mulut, malaikat jaga telinga, malaikat jaga tangan, malaikat jaga kaki. Semua dijaga. Cantik, indah, mulianya kejadian manusia. Tiba-tiba manusia ni nak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala pun tak mahu. Balik pada Allah Subhanahu Wa Taala esok, Allah tanya, kena jawab. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hak ni selalu kita dengar ayat ni. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengubah ia barang yang ada satu kaum daripada nikmat kebesaran, kekayaan, dan hingga ubah mereka itu barang yang ada dengan diri mereka itu daripada taat dan maksiat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Selalu kita dengar ayat ni. Dan kadang-kadang ialah kita ingat qada dan qadar Allah tetap pada azali. Itu. Rezeki semua Allah Ta'ala tetap. Tapi ada ayat yang Allah Ta'ala sebut macam ayat ni, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak ubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Kita ni kena ubah diri kita sendiri. Tu yang kita panggil usaha. Kalau kita miskin, siapa nak boleh jadi kita kaya? Kita kena usaha. Kalau kita ni nak sihat, kita kena usaha. Kalau kita sakit nak bagi lega, kita kena usaha. Kalau kita nak pandai, kita kena usaha. Tak ada siapa boleh ubah satu kaum kecuali diri dia sendiri. Tu yang macam saya sebut selalu. Kita pakai duduk nak serah pada takdir itu salah. Allah suruh berusaha. Berusaha. Macam nak jadi baik pun begitu. Sampai bila kita tak harap nak satu hari aku nak jadi baik, aku nak jadi bagus, aku nak jadi wali apa semua. Kita kena usaha. Usaha bangun malam, usaha berzikir, usaha baca Quran, usaha berwiri, usaha. Baru kita boleh berubah diri ke sini. Kalau tidak, duk tunggu sampai puluh tahun duk lagu tu. Tak ada apa. Kita kena usaha. Ada. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengubah ia barang yang ada satu kaum daripada nikmat kebesaran, kekayaan, hingga ubah mereka itu barang yang ada dengan diri mereka itu daripada taat dengan maksiat. Ubah. Jangan kita duduk tunggu saja. Daripada kita susah nak ubah menjadi kaya, daripada kita susah nak jadi senang, semua duduk kat kita. Daripada maksiat nak jadi taat, kita kena ubah. Ubah dengan diri kita. Jangan duduk serah pada takdir. Ataupun kita ni buat diri kita ni macam kapas, taut di udara, ikutlah nak pergi ke mana pun. Macam batu lepak duk sengat situ, ikut orang sepak sana sepak sini. Tak, kita manusia yang ada akal yang Allah Ta'ala bagi, yang ada panca indera yang boleh kita berusaha. Itu kena berusaha. Baik. Wa iza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah. Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan suatu kaum itu kejahatan, maka tiada seorang yang boleh menolak baginya. Itu yang silap tu. Kadang-kadang orang baca ayat ni tak habis. Kena baca lagi ayat ke depan. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah. Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan suatu kaum itu kejahatan, maka tiada seorang boleh menolak baginya. Ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak ubah satu kaum kecuali mereka ubah diri mereka sendiri. Maksudnya macam mana? Kita kena berusaha. Berusaha. Tetapi tak berusaha itu satu kesalahan. Duk saja tunggu tu satu kesalahan. Kena berusaha. Tetapi kena ingat, idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah.
Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan suatu kaum itu kejahatan, maka tiada seorang boleh menolaknya. Dia usaha, tapi takdir Allah Ta'ala terima satu kejahatan, tak ada siapa boleh menolaknya. Macam kita dah sebut lah. Jaga makan, jaga minum. Tak maulah kena sakit-sakit macam orang. Ada, tak kata kecil manis, kena kerak kaki lah, tak maulah. Darah tinggi ni, stroke lah apa. Dia jaga habis cakap dah. Banyaknya yang dia berusaha dia jaga tu selamatlah dia. Tapi ada juga jaga kena juga. Tapi kita kena ingat, bila datang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa boleh tolak. Tak ada siapa boleh tolak. Tapi duduk saja tanpa ikhtiar usaha, berdosa. Kita kena usaha ikhtiar. Banyak juga. Itu. Depa kata ni hang ni sakit ni paksa tak senaman langsung, tak selesai langsung, peluh sampai tak keluar. Tu yang hang sakit tu. Dia kata saya senaman peluh cerau setiap hari. Tu pun kena darah tinggi. Ingatlah. Bila Allah Ta'ala takdir sesuatu, tak ada siapa boleh tolak. Tak ada siapa boleh tolak. Tu cerita dia. Macam kita usahalah. Dia usaha. Apa semua setengah orang usaha, dia berjaya. Sampai dia kaya. Nada, senang, lena. Itu. Ada orang usaha, tak ada habuan dia. Susah juga. Salah dia tak salah sebab dia dah berusaha, berikhtiar. Kebanyakannya Allah bagi. Nah. Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan suatu kaum itu kejahatan, maka tiada seorang boleh menolak baginya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan tiada bagi mereka itu daripada lain Allah Ta'ala itu daripada wali. Tidak selain daripada Allah Ta'ala itu wali. Apa wali? Yang menolong kita, Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah dan kepada Allah kita kembali. Macam kata tadi, Allah suruh kita berikhtiar, berusaha. Boleh mengubah nasib kamu. Nah gitu. Kamulah mengubah diri kamu sendiri. Tapi walau bagaimanapun bila Allah Ta'ala takdir sesuatu, kamu tidak boleh tolak. Ikut takdir ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita ada berjanji dengan orang, pukul 8 pagi insya-Allah saya sampai. Pukul 8 saya sampai. Tak boleh kita cakap lagu tu, insya-Allah saya sampai. Kita pun usahalah nak bagi sampai pukul 8 pagi. Nada dengan dorong kita bersiap dengan awal-awal lagi kereta apa semua cek apa semua elok. Itu usaha ikhtiar kita. Usaha ikhtiar kita. Gitu. Janji dengan kawan kita tu. Dia pelih pukul 8 pagi nak tunggu, tunggu. Itu. Apa semua? Usaha habis cakap dah. Minyak jaga elok, bawa pun berhati-hati apa semua. Kalau kita fikir betul-betul dengan apa yang kita susun tu memang pukul 8 sampai. Saya pancik tengah jalan. Kehendak Allah Ta'ala lagu tu. Pukul berapa pun sampai? 12. 12. Yang hang rancang pukul apa? Pukul 8. Kalau hang tak ikhtiar, tak cek kereta, tak apa semua, itu salah hang. Semua dah cek elok dah apa semua. Tapi nak baru mana? Dah jadi tengah jalan. Tak ada arah lah. Apa semua. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa pun boleh tolak. Nah. Tapi kalau dah janji orang pukul 8. Nak pergi pukul 8. Dia tidur. 8.30 baru jaga. Itu silap dah tahu janji semua. Kena ikhtiar, kena jaga. Susun bagi elok. Tapi kita dah ingat, bila datang takdir Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tak ada upaya kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan tiada bagi mereka itu daripada lainnya Allah Ta'ala itu daripada wali yang memerintah tolong melepas daripada azab, melainkan Allah jua. Demikianlah nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah. Allah sebut kekuasaan dia tadi daripada asal kejadian. Daripada perut ibu lagi. Laki-laki kah, perempuan kah, Allah Ta'ala takdir. Segala cukup, jantung bergerak banyak ni. Seminit, nadi banyak ni, banyak mani seminit. Semua dah cukup, susun apa semua dah. Darah tinggi ni, atas tinggi ni, bawah. Cukup cantik Allah susun. Allah susun. Dah pun begitulah. Orang panggil. Kena usaha, sekat mana boleh usaha. Kamulah boleh mengubah nasib kamu. Apa semua. Walau bagaimanapun, semua ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak pada azal.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah dan kepada Allah lah kita akan balik. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabat thiqal. Jadi itu huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Wallahu a'lam.